Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Sebenarnya sekarang petang. Okay, tajuk yang nota kali ini adalah tentang berkenaan teknologi hijau dalam melestarikan alam dan kelestarian alam. Okay, apa maksud teknologi hijau dan kelestarian alam? Okay, basically adalah tentang kemajuan teknologi dan pembangunan pesat. Adakah ia memberi kesan buruk terhadap alam? That is the big question. Okay? Okay, so sebelum kita pergi jauh tentang perbincangan teknologi hijau dalam kelestarian alam. So, apa itu teknologi hijau sebenarnya? Okay? Teknologi hijau adalah pembangunan aplikasi ke pembangunan produk ke peralatan atau sistem yang mana ia tidak akan mencederakan alam sekitar ataupun ia tetap akan melestarikan alam. Maknanya alam tetap terjaga. Okay? Secara simpelnya adalah dapat masih lagi berteknologi pesat dan tinggi, tetapi masalah kemulusan alam kurang. Okay? Antaranya adalah kurang penghasilan karbon. Okay, karbon daripada asap-asap kilang yang tinggi, yang mana bila asap kilang yang banyak tu, kita kena guna teknologi apa supaya kandungan karbon tu tak banyak. Okay, so point ni bila dalam esei, apakah itu teknologi hijau? Apakah tujuannya? Satu, untuk atasi kemulusan alam, kedua, kurangkan penghasilan karbon, dan tujuan besar adalah tingkatkan kesihatan dan kehidupan manusia. Maknanya bila alam terjaga, teknologi pesat, alam terjaga, dan ini memberikan kredit kepada kita sebagai manusia. Kesihatan dan kehidupan manusia terjamin kat situ. Okay? Selain itu juga, dalam teknologi hijau ni juga, dalam pembangunan teknologi hijau juga, perlu jimat sumber asli dalam negara. Contoh sumber asli tu nanti kita tengok seperti gas asli, seperti sumber-sumber daripada petroleum dan sebagainya. Okay? Dan akhir sekali, teknologi hijau ialah idea atau inisiatif guna sumber tenaga baru yang lebih alternatif. Maknanya sampai bahan-bahan tu tadi tidak habis. Kita akan tengok secara detail dalam sektor-sektor nantilah. Maknanya, so point teknologi hijau ni ada 5. Ini dalam buku teks kamu. So, dalam esei, bila dia tanya apakah tujuan atau faktor perkara yang ingin dilihat. Okay? Ini 5 ni. Okay. Sebelum kita pergi jauh, apakah dasar teknologi hijau? Okay, dasar teknologi hijau ini dilancarkan pada Julai 2019. Tonggak utamanya ada 4 perkara, iaitu dari tenaga. Okay. Tenaga adalah, kamu abaikan notification tu ya. Okay. Tenaga, kecekapan tenaga, dan ketidakbergantungan pada tenaga yang ada. Nanti kita tengok apa benda tu. Okay, maknanya sebab kita akan pergi detail. Okay. Kedua, alam sekitar. Dari segi alam sekitar, kita nak meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Maknanya kita tak nak teknologi itu beri kesan negatif kepada alam sekitar. Tapi dalam masa yang sama, ekonomi juga kena bertambah dengan adanya teknologi baru. Dan akhir sekali, pembangunan teknologi dan kelestarian alam sekitar ini dapat meningkatkan sosial, iaitu tingginya kualiti hidup. Teknologi membangun, tetapi kualiti hidup seperti kesihatan tadi masih tak jaga. Okay, next. Okay, tadi kita fikir pasal tenaga kan. Apa itu mementingkan kecekapan tenaga? Apa itu kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga adalah kita guna tenaga kurang pada kadar kerja yang sama atau lebih. Contoh aircon. Okay, aircon. Kita guna aircon, ada aircon yang eco ataupun jimat tenaga, tapi dia mahal sikit kan. Jadi guna tanpa jejas dan hasil keselesaan. Maknanya tak adalah kita nak kurangkan tenaga tu, kita sampai tak boleh nak guna aircon, keselesaan tak ada, hilang. Tapi kita guna aircon dan kita bangun teknologi hijau kat aircon tu supaya aircon tu tak gunakan tenaga yang banyak.
Jadi kita guna sistem ekonomi dari segi penggunaan tenaga. Jadi kat setiap aircon tu dia ada label-label dia. Nanti kamu tengok label dekat buku teks kamu ada berapa bintang. Kalau lagi banyak bintang, contoh 5 bintang, dia lagi jimat tenaga. Okey. Okey. Contoh lagi, kedua, kereta. Kereta yang eco, yang ada eco, saya tengok beza. Beza kan kalau kita guna kereta kan, kita ada tulis eco dekat situ, gambar daun. Maknanya kereta tu still boleh berjalan, still boleh bergerak, still boleh menjalankan aktiviti yang sama dengan kereta yang tak jimat tenaga. Okay, itu maksudnya tanpa jejas hasil dan keselesaan. Okay, tenaga dapat jimat, ekonomi negara still kukuh. Tak adalah sampai tak keluar kereta kan, disebabkan nak jimat tenaga. Dan ini akan menyebabkan kurang pembaziran. Contoh lain tenaga yang kita boleh hasilkan daripada sisa buangan. Kita boleh hasilkan tenaga juga. Tak semestinya kita kena guna tenaga elektrik untuk hasilkan tenaga yang lain. Kita boleh guna, nombor 6 ni, sisa-sisa buangan dapat ditukar menjadi bentuk tenaga baru yang bersih dan selamat. Contoh biomas, maknanya sisa-sisa buangan, sisa-sisa makanan yang kita komposkan dia. Macam mana kamu belajarkan tentang biomas. Okay. Next, apakah inisiatif? Itu salah je ya, inisiatif. Okay, inisiatif adalah usaha. Inisiatif ni dari segi bahasa, okay. Tak boleh dari segi bahasa. Okay, inisiatif ni macam kamu punya kemahuan sendiri, usaha kamu. So inisiatif kerajaan supaya nak memastikan tenaga ni dikawal sedia supaya lebih ekonomi. Okay, pertama, dibangunkan indeks bangunan hijau. Maknanya ada dekat negara kita ni indeks bangunan hijau, dalam buku teks ada. Maksudnya bangunan tu dicipta dengan keupayaan tenaga elektrik atau alatan-alatan dalam tu dia jimat tenaga, ataupun dia boleh, bangunan tu walaupun dia bangunan tempat pekerjaan tapi dia tak menghasilkan ialah tenaga yang banyak lah. Maknanya aircon dia pun saving, lampu dia pun jenis yang save tenaga. Maknanya ada bangunan-bangunan yang kat negara kita ni dilabel sebagai bangunan hijau. Okay. Kemudian nombor 2 tu, label barang elektrik yang jimat tenaga. Okay, macam mana nak label barang elektrik jimat tenaga? Okay, macam yang dalam slide lah. Dalam slide ada bintang tu kan. Okay. Kemudian adakan kempen teknologi cekap tenaga. Okay, apa benda teknologi cekap tenaga? Utamakan barang-barangan yang cekap tenaga. Okay. Lepas tu kempen tenaga solar. Tenaga solar ni banyak pertanian guna. So dia letak bumbung solar, so dia serap tenaga dekat panel solar. So bila waktu malam ke nak perlukan lampu dekat ladang tu, automatik lampu tu akan hidup pada waktu malam. Contoh lampu yang guna tenaga solar, lampu lilat-bilat atau lampu hari raya. Sekarang ni dah jual murah sangat, dalam RM20 ke. Dia letak panel solar. So pagi dia serap tenaga, malam kalau kamu pasang lampu lilat-bilat tu, lampu lilat-bilat hari raya tu, kamu boleh maknanya boleh nyalakan lampu tu tanpa menggunakan elektrik. Search lah dekat Lazada. Okay, so kemudian akhir sekali kena kerajaan perlu mengadakan kempen kesedaran jimat tenaga. Maksudnya sentiasa adakan kempen tutup lampu sekiranya tidak digunakan. Okay, walaupun tak buat kan, lagilah kalau bukan tempat kita, itulah maknanya bila tak guna tutup. Okay. Okay, seterusnya kita nak sambung tentang bahagian isu sosio-saintifik. Apa itu isu sosio-saintifik? Okay, sosio-saintifik adalah masalah terbuka, apa-apa saja masalah, untuk melihat moral. Moral ni sikap
yang datang dari sains. Hasil, contoh. Maknanya kita buat uji kaji, ataupun kilang buat pengeluaran. So mesti ada sisa daripada mesin-mesin tu kan, dibuang dekat sungai ke apa. Itulah isu sosial saintifik, maknanya apakah kesan teknologi itu kepada, atau moral sikap teknologi itu kepada alam, pada sains. Contoh lain, kalau kita nak cari penyakit atau vaksin, biasanya kita akan uji kepada haiwan kan, kita tak uji daripada manusia kan, manusia yang sakit. So jadi kita akan banyak bunuh tikus makmal. So nanti kita akan tengok 3 perkara ni, perkara pasal sosio-saintifik ni pada sektor-sektor yang ada lah. Jom kita tengok melihat isu-isu sosio-saintifik dalam sektor yang ada. Ini bahagian kita fokuskan pada pembentangkan kamu, yang kamu kena bentangkan tu, itu melihat isu-isu sosio-saintifik dalam setiap sektor. Sektor pertama adalah sektor tenaga. Sektor tenaga ni kita punya fokus adalah kita nak fokus kepada tenaga alternatif yang lebih bersih. Maknanya kilang-kilang yang hasil pembuatan atau hasil perindustrian tu tidaklah menghasilkan bahan-bahan kimia. Hasil production je tu. So kita nak fokus kepada tenaga alternatif yang lebih bersih lah dalam menghasilkan tenaga. So kedua, bukan. Fokus kepada tenaga alternatif yang lebih bersih ni adalah kita nak menghasilkan tenaga elektrik tu kepada cara yang lebih baik. Contoh, kita menghasilkan tenaga elektrik menggunakan arang batu. Arang batu yang banyak kan. So dia akan keluarkan karbon yang sangat banyak. So tenaga alternatif yang lain adalah kita gunakan hidroelektrik, solar dan tenaga angin. Contoh-contoh ni lah. So apa maksud ganti bahan api fosil? Bahan api fosil ni adalah bahan daripada enapan haiwan-haiwan atau tumbuh-tumbuhan yang berjuta-juta tahun. Tapi kalau kita yang mana kita lombong dia, cari gali, jadikan gas asli petroleum, lama-lama sumber ni akan habis. Jadi kita cari alternatif lain, fokus tenaga untuk mencari alternatif lain seperti hidroelektrik, solar, tenaga angin ni kita bangunkan supaya dapat hasilkan tenaga tetapi lebih bersih, dan juga bahan api fosil ni tak adalah cepat habis, dan kalau habis pun ada gantinya. So isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga ni adalah dapat dilihat pencemaran udara dan pemanasan global, kesan daripada bahan api fosil. Macam saya cakap tadi, menghasilkan tenaga elektrik daripada bahan arang batu, arang kok. Kalau dipanggil bahasa pasarnya arang kok, tapi kalau dari segi bahasa saintifiknya arang batu lah. Arang batu tu ataupun karbon. So dia akan keluarkan karbon yang sangat banyak. Dia akan menyebabkan pencemaran udara. Bila cemaran udara, pemanasan global, suhu bumi akan meningkat. Ini juga menyebabkan sumber bahan api fosil akan habis, sebab selain arang batu jadi bahan bakar, dia memerlukan gas atau minyak untuk membakarnya. Ini memberikan kesan kepada rumah hijau. Apa maksud kesan rumah hijau ni? Rumah hijau ni, bumilah hijau. Hijau ni dia ambil daripada merujuk kepada tumbuhan sebenarnya. Dia adalah tentang chloroplast. Kalau kamu tahu kenapa green, kenapa mesti perkataan green, dia merujuk kepada tumbuh-tumbuhan. Contoh, apakah kesan rumah hijau? Kamu boleh beri contoh: kemarau, banjir kilat, dan benda ini akan meningkatkan suhu bumi. Akhirnya ribut taufan boleh berlaku because of the suhu. So biodiversity, tempat tinggal, habitat semua akan musnah. Apa isu sosial saintifik lain dalam sektor tenaga lah pencemaran air.
biasanya kilang lah. Kalau kamu ingat dekat JB dulu ada satu isu tentang sungai tercemar kan. Banyak bahan-bahan toksik keluar daripada industri tu dibuang ke sungai. Okey. Kedua, isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga ni adalah penebangan hutan. Okey. Penebangan hutan. Contoh, kenapa? Sebab perlunya produk kayu ni untuk hasilkan bahan api yang banyak. So, dalam nak hasilkan tenaga, perlulah kayu api yang banyak kan. So, dia nak hasilkan api tu banyaklah pokok-pokok yang tebang. Okay. Dalam sektor tenaga ni juga kamu boleh beri poin tentang pembuangan sisa toksik yang tidak terancang hasil daripada pembangunan teknologi dalam sektor tenaga ni. Buang bahan toksik lah seperti mana yang saya beritahu tadi. Okay. Dan untuk pengetahuan semua, sektor tenaga adalah sektor terbesar daripada sektor lain. Dan dia penting dalam menjaga teknologi hijau sebabkan dia besar. So, pembangunan teknologi hijau perlu diidealistikkan atau perlu ada lebih banyak inisiatif dalam sektor ni. Hai, penat. Okay, next. Okay, sektor sisa dan air sisa. Okay, kita nak tengok dalam sektor sisa dan air sisa ini dari segi isu sosio-saintifik. Okay, seperti yang kita cerita tadi, sosio-saintifik adalah isu yang berkaitan dengan sektor tersebut kepada alam. Okay, first sekali adalah sisa dan air sisa ni adalah kesan kumbahan sisa kimia sampai sarap kepada sungai dan laut. Contohnya, apa benda yang tak boleh digest adalah plastik. Sebab itulah kempen tidak menggunakan plastik tu sekarang tinggi, sebab benda tu tak boleh nak dimusnahkan, diurai. Okey. Tak ada bakteria yang boleh uraikan plastik tu. Okey. Contoh lain, mesin 3D printing. 3D printing sekarang ni dulu adalah daripada 3D printing kan, kalau kita buat produk dari 3D printing ni, dia akan hasilkan plastik kan. Plastik tu pun tak boleh nak dimusnahkan. Jadi, mereka tukar 3D printing tu daripada bahan yang boleh digest, dia ambil daripada padi. Itulah antara teknologi baru. Okay. Ketika kamu research 3D printing yang menggunakan bahan yang boleh yang boleh dimusnahkan, tak guna plastik. Entah biodegradasi macam itulah. Okay. Kemudian next, sisa makanan tidak lupus dengan baik. Okay, contoh kalau makcik kantin dekat kantin tu kan, kalau lah makcik buang sisa makanan kamu, biar je kat belakang kan, maknanya tak tanam ke, tak lupus dengan baik. So, akan bertimbul lah sampah-sampah tu. Bertimbul sampah-sampah tu, banyaklah lalat ke apa ke. So, paling bermaharaja dia adalah tikus kan. Tikus lah paling banyak. So, akhirnya datang dia penyakit Leioprotrasis. Okay, penyakit yang kecil tikus tu kan. Okay, tahun lepas keluar PT3. Okay. Kemudian next adalah penjanaan pengurusan sisa berpejal, juga sumbang peningkatan gas rumah hijau Mas. Okay, apa penjanaan pengurusan dan pengurangan sisa berpejal? Sisa berpejal ni senang cerita najis kan. Najis dah hasil ni, lepas tu macam mana pengurusan najis dialirkan tu. Kadang-kadang kalau tengok rumah-rumah yang dekat ceruk-ceruk kan, kadang-kadang dia tak ada pengairan najis yang baik kan. So ketul-ketul sisa berpejal tu, tak payah cerita lah detail kan, geli. Okay. So, kalau kamu dalam buku teks kamu ditulis 268 juta tan kertas hasil setahun. Okay. Antara lagi adalah kertas. Okay. Kertas adalah merupakan sisa berpejal juga. Okay. Sisa berpejal ni yang mana kertas tu tidak dilupuskan dengan baiklah. Jadi cara dia apa? So, dalam sektor ni kita kena juga bincang solusi, iaitu teknologi hijau dalam pengurusan sisa dan air sisa. Pertama, kurangkan guna kertas.
Contohlah macam Ana type nota ni, type nota dalam handphone kan. Okey, lepas tu present. Okey, misalnya kata kita bayangkan je lah kan. Kita bayangkan kalau sekolah, kita pergi sekolah tak payah bawa kertas, tak payah bawa buku. Tak adalah buku cetakan tu kan. Ada kebaikannya. Tak payahlah peperiksaan tu guna kertas. Cikgu pun tak payahlah bawa balik kertas berat-berat tanda kan. So kita kurangkan penggunaan kertas. Pelajar bawa phone dah kat sekolah. Present pun pakai tab je kan. Lepas tu, itulah antaranya. Kurangkan guna kertas. Kedua, guna semula. Maknanya, contoh, kita guna semula bahan-bahan yang boleh diguna. Contoh, botol minuman. Botol 100 plus tu. Kita boleh buat pasu ke. Kita boleh buat tempat tanaman. Kita boleh buat bekas pensel ke. Lepas tu kemudian makan ikut isi rumah. Jangan berbazir-bazir kan. Beli banyak-banyak makanan, lepas tu bazir macam tu je. Okay. Okay, so next adalah cara teknologi hijau dalam sisa dan sisa ni adalah pengasingan kitar semula. Macam mana pengasingan kitar semula tu? Ingat tak tong sampah yang ada warna coklat, warna biru kan? Semua tu asingkan ikut kitar semula ni bermula dari rumah. Pengasingan sisa rumah, kita asingkan siap-siap dah. So, lepas tu kalau kamu nak tahu, pihak alam sekitar atau sekitar semula pun ada buat pusat-pusat kitar semula. Tapi barang kat rumah kamu tu kamu kena asingkan lah. Surat khabar, minyak masak yang dah guna tu pun, kamu boleh pergi dekat pusat kitar semula dapat duit tau. Maksudnya, diorang akan gunakan balik. Tapi syaratnya kena asingkan lah ikut bahagian-bahagian tu. So, ini berdasarkan kempen kerajaan 2015. Kamu boleh tengok dalam buku teks. Okay, next. Apakah teknologi hijau yang boleh kita buat? Okay, rawatan dan pemprosesan biologi. Okay, contoh ya. Rawat sisa pepejal kepada baja organik. Manfaatkan jadi baja. Okay, contoh. Kalau pepejal tadi kita bincang pasal najis, sekarang ni kita bincang pasal sistem makanan. Kalau makanan tadi kalau sisa makanan yang makcik yang kat kantin tu, kamu boleh kumpulkan. Kamu tahu tak pasal penghasilan gas metana? Gas metana boleh hasilkan gas untuk nyalakan api tu. Tapi perlu ada endapan yang lama. Sisa makanan tu simpan dalam tong sampah lama sampai busuk air dia tu, nanti ada satu gas. Gas tu lah yang boleh gas tu lah yang boleh keluarkan gas metana. Jadi, kita kena tolak, kurangkan dan guna semula, kitar semula serta merancang balik aktiviti pemulihan dalam pengurusan sisa dan air sisa ni. Pulihkan air kotor. Sebab itulah ada pengurusan air bersih dengan baik. Okay? Okay, next. Kita tengok sektor pertanian dan perhutanan. Okay, yang ni panjang jugalah ni. Okay. Objektif dia adalah kita nak fokus kawalan karbon dioksida di dalam udara. First, fokus kawalan karbon dioksida dalam udara. Kedua, menjaga nutrien tanah. Dan ketiga, penambahbaikan penanaman. Okey. Apakah isu sosiosaintifik? Kita nak melihat sektor ini memberi kesan terhadap alam sekitar ke tidak. Okey, so fokus yang tu. Dalam pertanian dan perhutanan, kita bahagi kepada beberapa faktor lah. Kita tengok dulu dalam aspek penerokan hutan. Okay, kita sedang fokus pertanian dan perhutanan. Okay, aspek penerokan hutan. Okay, bila hutan tu diteroka, so akan diteroka, maknanya ditebang, okay, akibat penebangan hutan, maka akan ada gangguan kitaran gas bumi. Maksudnya bila pokok-pokok dah kena tebang, so kuranglah proses fotosintesis sebab tak ada pokok-pokok kan. Contohlah kita tengok KL kan. KL mana ada banyak lagi dah tumbuh-tumbuhan kan. Jadi kalau kamu tengok daripada bukit yang tinggi, tengok KL tu asap je ada. Okay. So sebab itulah hutan ni adalah peparu bumi. So kamu boleh masuk dalam poin kamu adalah hutan adalah peparu bumi. Yang mana
berlakunya pertukaran gas kepada karbon dioksida kepada oksigen melalui proses fotosintesis. Sebab itulah hutan sangat penting untuk dijaga dan dikawal selia satu pembangunan kawasan. Contoh tempat pembangunan landscape yang baik kat Malaysia ni adalah Putrajaya, kan, membangun tapi pokok-pokok apa semua masih terjaga. Okey, next kita tengok dalam bahagian pembakaran terbuka. Okey, pembakaran terbuka ni apa benda pembakaran terbuka yang menyebabkan pertanian dan perhutanan? Apa benda kan? Okey, pertama, sikap petani atau peladang yang membakar sisa tumbuhan. So, contoh macam padi, sekam padi tu dibakar. Peladang pun ada bakar sisa tumbuhan. So, ini menyebabkan jerebu teruk. So, dari segi isu sosial-saintifik dia, jerebu teruk dan kualiti udara kita terjejas. Okey, macam ni kamu buat point untuk kamu jawab peperiksaan. Okey, so pembalakan. Okey, apa pula bahagian pembalakan ni? Okey, kenapa hutan dibalak? Kan, pertama sebab nak buka tanah untuk penempatan satu rumah, buat rumah kat pembangunan perumahan. KL kan dulu hutan tebang semua kan. Putrajaya ni dulu hutan ni tebang, tapi kena dikawal selia lah landscape-nya. Atau buka tanah untuk penempatan kilang-kilang. Sebelum buat ke tanah untuk penempatan kilang-kilang, lagilah besar kawasan tu kan. Atau pertanian, untuk pertanian. Buka kawasan untuk pembangunan pertanian. Okey, dan juga pembalakan ni normal kepada permintaan tinggi pada perabot dan kayu. Hutan Malaysia memang terkenal dengan sumber yang memang hebat kan. Macam-macam berbanding dia macam hutan dekat Indonesia. Allah kurniakanlah kat kita negara-negara ni kan permintaan mengandungi banyak sumber alam semula jadi atau kayu-kayu balak yang sangat berkualiti. Okey, akhirnya ini tapi kalau tidak diselia dengan baik, akhirnya dia akan memberi kesan tanah runtuh kan. Tanah runtuh. Bila tanah runtuh, sebab apa? Sebab tadi pembalakan dah banyak. So, bumi ni akan melemah kan. Cengkaman tanah pun jadi kurang. So, tanah akan runtuh. Banjir besar pun boleh berlaku dan ini akan mengumpuskan flora dan fauna. Ada habitat-habitat yang cantik dalam hutan Malaysia tu. Okey. Selain itu juga dalam sektor pertanian perhutanan juga kita kena tengok juga racun serangga yang digunakan dalam pertanian. Okey, jika racun serangga itu mengandungi banyak sangat bahan berasid. Okey, kalau kamu tengok kan kedai-kedai kan kita selalu cari sayur yang cantik. Bahaya sebenarnya tau. Sayur yang cantik ulat tak gigit langsung tu kemungkinan semburan kimia terlalu tinggi sampai ulat pun takut nak makan daun tu. Okey, tapi janganlah pergi cari tumbuhan yang sayur yang berulat-ulat. Sebab saya pun tak adalah cari sayur yang berlubang-lubang kan teruk. Okey. So racun serangga ni bila sembuh, tanah tercemar dan tanah akan menjadi berasid. So bila tanah berasid, biasanya kan kawasan penanaman ni biasa dekat dengan perairan tu tak, sebab dia nak siram bunga tu siram barang-barang pertanian tu lah bunga lah kan, siram. So of course kimia tu akan turun ikut air. So of course mesti air at the end disalurkan ke sungai daripada kawasan pertanian tu. So at the end akhirnya sungai tercemar. Okey, itu contohlah. Okey, so untuk mengatasi masalah ini, teknologi hijau yang dibuat adalah menggunakan baju kompos hasil daripada sisa pertanian tadi. So kita tumbuhan-tumbuhan yang mati jadikan baja. Tak payah so kita tak adalah guna baju kimia yang tinggi kan, atau kita gunakan balik kemudian kita tanam semula balik. Kalau kita dah balak pokok-pokok tu, dah tahu dah okey pokok ni kena potong ni, so
kita dah kena tanam banyak ni. Sebenarnya tanam semula hutan-hutan yang atau balak-balak yang telah ditebang. So last kali kita boleh buat juga dari segi teknologi hijau ni, kawal aktiviti pembalakan. Cuba nak kawal penguatkuasaan atau kuasa kepada syarikat tertentu saja yang boleh buat. Okey, sektor pengangkutan. Apakah objektif dalam sektor pengangkutan adalah untuk membina perasaan yang lebih bersih. Okey, maknanya kita tengok dari segi isu sosial-saintifik lah ya. Okey, so kenderaan biasa akan menghasilkan karbon dioksida yang tinggi, karbon monoksida yang tinggi. So solusinya ialah jimat. Dulu Malaysia ada buat jimat, kempen jimat tenaga. So digalakkan kalau nak pergi kerja ke mana-mana ke naik LRT, naik komuter. Itu salah satu cara. Okey, sebab apa? Kenderaan yang banyak sangat menghasilkan karbon dioksida atau monoksida yang tinggi, dan 95% penggunaan petrol dan diesel. Okey, so kemudian dari segi dunia, petroleum 60% dunia menggunakan petroleum. Okey, so ini menyebabkan pencemaran udara. Okey, gas berbahaya seperti monoksida dan sebagainya. Dan bila terlalu banyak gas di udara, maka hujan asid akan berlaku. Okey, so apakah teknologi hijau yang boleh kita cadangkan untuk dalam sektor ni? Pertama, pengangkutan hijau. Itu kenderaan menggunakan gas asli. Apa gas asli tu? Okey, so gas, kalau kamu tengok dekat petrol pump ada tulis NGV kan, NGV. Kereta yang guna NGV ni gas. Dia tak pakai petrol. Okey. Okey, so pengangkutan hijau kan. So kenderaan guna NGV. Okey, gas asli ni pun gas jugalah. Gas asli manfaat pun apa? LNG, CNG, nanti kamu boleh tengok lah. So jadi kesimpulannya, ubah petrol kepada NGV, CNG ni lah. Okey, kalau kamu tengok dekat petrol pump tu, NGV tu guna gas, lagi murah tapi cepat habis lah. Kamu punya gas tu banyak tong tu je lah, murah lah sangat. So RM7 tu dah penuh dah tank. Dia macam guna untuk motor je. No, boleh taksi gunalah. Okey, so kemudian teknologi hijau lain ialah dari segi pengangkutan ni, bahan api bio ni guna daripada minyak sayuran atau lemak sayuran pun boleh juga. Okey, so kalau teknologi hijau kenderaan ni, saya nak tambah sikit tentang kereta hybrid ataupun kereta yang tak menggunakan tenaga ni pun. Okey, kat Jepun ada tenaga elektrik. Tapi tak tahulah berapa banyak guna. Better guna tenaga elektrik ataupun tenaga petrol ni lagi murah. Okey, so kesimpulannya, kalau dari segi kenderaan ni, kenderaan yang paling banyak, yang paling atas sekali lah kenderaan individu kan. So, tak jimat, satu kereta satu orang. So kalau semua orang macam ni, memang sesak lah kan. So apa kata satu kenderaan tu ramai naik, kenderaan kumpulan. Kemudian kenderaan yang ketiga terpenuh adalah teksi. Okey, kalau untuk teknologi hijau ni, kita galakkan naik kenderaan perkhidmatan atau pengangkutan awam, bas ke, komuter ke kan. Okey, kemudian basikal, pejalan kaki kan. Okey, last sekali adalah bahagian bangunan. Okey, contoh dalam buku teks ada cerita tentang bangunan berlian. Okey, bangunan berlian ni adalah penggunaan tenaga, bahan binaan, air, semua ni jimat. Okey, dan kemudian kita tengok pula apa itu jejak kaki karbon. Jejak kaki karbon adalah gas rumah hijau. Gas rumah hijau adalah karbon dioksida. Bila orang tanya gas rumah hijau meningkat kat kawasan ni, maknanya gas karbon dioksida tu yang meningkat kat kawasan tu. Maknanya gas rumah hijau iaitu karbon dioksida yang
dibebaskan, jangan salah tu, dibebaskan daripada aktiviti manusia. So, jadi teknologi hijau ni untuk kurangkan jejak kaki karbon. Jejak kaki karbon tadi adalah maksudnya karbon tu daripada karbon dioksida lah. Okay, so macam mana kita nak kurangkan teknologi, kita nak bangunkan teknologi hijau ni supaya teknologi ini tidak memberi kesan kepada alam. So kita cakap ada jejak kaki karbon lah dalam buku teks ya. Okey, ini sebagai nota tambahan, nanti Ana forwardkan slide lah. Okey, terima kasih, bye.